Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rosli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 54 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah cumulative case yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 3,349 case, iaitu bersamaan dengan 61.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 21 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 57 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,482 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 2,041 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Daripada 57 kes, 18 adalah kes import daripada warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara. 39 kes adalah kes penularan tempatan. Sehingga kini seramai 43 kes COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 27 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 3 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah cumulative kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 92 kes, iaitu bersamaan dengan 1.68% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-90 iaitu kes 2050 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 72 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi. Beliau adalah ibu kepada kes ke-2053 yang turut mempunyai gejala pada hari yang sama. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 27 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 20 April 2020 jam 1.47 tengah hari. Kes kematian ke-91 iaitu kes 4,090 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 69 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 6 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 21 April 2020 jam 2.28 pagi. Kes kematian ke-92 iaitu kes 5,332 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 92 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan demensia. Dia mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes 4,711. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 8 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 21 April 2020 jam 1.30 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Seperti yang telah dimaklumkan dalam tempoh beberapa hari ini, bilangan kes harian menunjukkan trend penurunan yang amat memberangsangkan. Namun begitu, Kementerian Kesihatan telah mengesan sejumlah kes positif COVID-19 yang melibatkan rakyat Malaysia yang baru pulang daripada luar negara. Perkara ini telah dijangka memandangkan lebih daripada 180 negara di seluruh dunia telah terkesan akibat pandemik COVID-19. Justru tindakan mewajibkan semua rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara untuk ditempatkan di stesen kuarantin di bawah Perintah Kawalan Pergerakan adalah bertepatan. Dalam tempoh lebih 2 minggu sejak 3 April 2020, seramai 12,160 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara
telah dikuarantinkan. Daripada jumlah tersebut, setakat ini 7,910 individu telah disampel, di mana 95 kes positif dikesan, iaitu 0.7%. Daripada tindakan proaktif ini telah menyaksikan peningkatan jumlah kes yang dilaporkan di negeri di mana mereka dikuarantinkan. Misalnya, peningkatan 37 kes di Melaka, 32 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 3 kes di Sarawak dan 3 kes di Johor dan 2 kes di Selangor. Kes-kes positif ini telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Bagi mengenal pasti aktiviti penularan COVID-19 di kalangan masyarakat setempat di Malaysia, Kementerian Kesihatan telah sejak awal lagi menjalankan pensampelan daripada pesakit yang mempunyai gejala influenza-like illness ataupun ILI, severe acute respiratory infection ataupun SARI di hospital dan klinik Kementerian Kesihatan, iaitu sebagai satu aktiviti surveillance jangkitan COVID-19 sejak 2 Februari 2020. Sampel untuk ujian pengesanan COVID-19 akan diambil daripada semua pesakit dengan jangkitan paru-paru iaitu pneumonia, dan setakat ini terdapat sebanyak 56 kes positif daripada 2,669 sampel yang telah diambil, iaitu lebih kurang 2.1% daripada jumlah sampel kes SARI. Manakala pensampelan ID mula dijalankan sejak Minggu Epidemiologi ke-9 yang bermula pada 23 Februari 2020 dengan permulaan sebanyak 8 buah lokasi klinik kesihatan terpilih, iaitu Sentinel Clinic. Ini bagi mengenal pasti sekiranya berlaku jangkitan di komuniti. Sebanyak 8 kes positif telah dikenal pasti daripada 1,280 sampel yang telah diambil, iaitu lebih kurang 0.6% daripada jumlah sampel kes ID. Aktiviti surveillance ini bertindak sebagai sistem pengesanan awal dan sistem amaran kejadian COVID-19 di Malaysia. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memperluaskan dan memperkukuhkan aktiviti surveillance COVID-19 di Malaysia. Selain itu, Kementerian Kesihatan juga telah menggunakan aktiviti pendekatan tertumpu, iaitu targeted approach, untuk membendung penularan jangkitan COVID-19. Antara aktiviti yang dilakukan adalah pengesanan di kalangan kumpulan berisiko, iaitu seperti sekolah tahfiz dan pekerja warga asing. Dan perintah kawalan pergerakan diperketatkan di mana bancian penduduk dan active case detection dijalankan dari rumah ke rumah. Kepatuhan masyarakat terhadap PKP adalah amat penting dalam membantu kerajaan menurunkan kebolehjangkitan COVID-19 dalam komuniti. Ini terutama bagi memastikan tidak berlakunya jangkitan merentas negeri, daerah dan mukim. Selain daripada itu, aktiviti kawalan sepadan iaitu border control, pematuhan masyarakat terhadap PKP akan seterusnya memastikan penurunan jangkitan COVID-19 dapat dikawal sepenuhnya. Rakyat Malaysia juga dinasihatkan agar terus mengamalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa, seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun serta mengamalkan jarak sosial yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Dan saya teruskan dengan memberi maklumat mengenai kluster pelajar tahfiz. Kita telah kenal pasti 13,223 kluster pelajar tahfiz yang mana saringan telah dijalankan dan sampel telah diambil untuk 4,618 pelajar tahfiz. Dan kes yang positif adalah 298, iaitu bersamaan dengan 6.5%, iaitu tahfiz yang melibatkan lebih kurang 200 madrasah.
Dan juga maklumat terkini mengenai kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling, dan bilangan sampel yang diambil adalah 27,522 dan bilangan yang positif adalah 1,963. Dan seterusnya laporan PKPD iaitu COVID-19 di Malaysia, dan ingin dimaklumkan tiada pertambahan kes di Bandar Baru Ibrahim Majid, kekal dengan jumlah kes 183. Lain-lain lokaliti di luar Bandar Baru Ibrahim Majid juga tiada pertambahan kes, kekal dengan jumlah kes 39. Di Kampung Sungai Lui tiada pertambahan kes, kekal dengan 131. Di Kampung Bukan Sungai Lui juga tiada pertambahan kes, iaitu kekal dengan 315. Di Menara City One tiada pertambahan kes, kekal dengan jumlah 40. Di Malayan Mansion tiada pertambahan kes, kekal dengan 4. Di Selangor Mansion ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah terkini iaitu 85 kes. Lain-lain kawasan berdekatan dengan Masjid India tiada pertambahan kes, dan pusat bandar utara dan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur Selayang tiada pertambahan kes, tetapi jumlah yang kita telah saring dan diuji ialah 28 kes positif dengan 1 kes kematian, iaitu melibatkan warga negara Myanmar. Seterusnya laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia, iaitu yang pertama Madrasah Sungai Salan di Jerantut Pahang, iaitu ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah kes 75. Dan kluster PUI Itali di Sarawak, iaitu ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah kes 59. Kluster persidangan gereja di Kuching, Sarawak ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah 139 kes. Kluster petugas kesihatan di Kuching ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah 40. Kluster Selangor Mansion baru saya sebut tadi ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 85 kes. Pusat perubatan di Kuala Lumpur ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 8 kes. Madrasah Air Mebau di Melaka ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 38 kes. Kluster yang lain tiada pertambahan kes. Dan seterusnya saya buka kalau ada apa-apa soalan, silakan.